Selamat pagi, nama saya Gordon Cheong Zhongzhen. Ini ialah PPP tugasan 2 persembahan GPPP 1092. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang aspirasi dan hala tuju pendidikan dan peran pembangunan pendidikan Malaysia 2013 sampai 2025, serta implikasinya dalam membangunkan guru berjiwa pendidik mengikut bidang masing-masing. Pembentangan ini akan menguraikan bagaimana transformasi pendidikan mampu melahirkan guru yang profesional, inovatif, dan berdaya saing. Seterusnya, menyumbang kepada pembangunan generasi masa depan yang berkualiti. Ini ialah pengenalan. Profesi keguruan merupakan salah satu profesi yang sangat penting dan sesebuah negara kerana guru memainkan peranan utama dalam membentuk generasi masa hadapan. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan kepada murid, tetapi juga bertanggungjawab membentuk sosial, nilai murni, serta kemahiran sosial dan kalangan murid. Oleh itu, kualiti seorang guru sangat mempengaruhi keberkesan sistem pendidikan dan pembangunan negara secara keseluruhan. Seiring dengan perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi, sistem pendidikan negara perlu sentiasa ditambah baik bagi memastikan generasi yang dilahirkan mampu bersaing di peringkat global. Dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan negara, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan peran pembangunan pendidikan Malaysia PPPM yang bertujuan untuk mentransformasikan sistem pendidikan negara secara menyeluruh. Melalui pelaksanaan ajakan 4 ini, profesi keguruan diharapkan dapat menjadi satu profesi yang lebih berprestij, dihormati serta menjadi pilihan utama dalam kalangan graduan yang berkualiti tinggi. Dalam masa yang bersama, ajakan ini juga memberi impak besar dalam membangunkan guru yang berjiwa pendidik serta mampu melaksanakan tugas dengan penuh komitmen dan profesionalisme. Ini ialah aspirasi pendidikan. Pertama, pemilihan guru daripada graduan terbaik. Salah satu aspirasi utama dan ajakan 4 ialah memastikan pengambilan guru dibuat dalam kalangan 30% graduan terbaik dalam negara. Langkah ini bertujuan memastikan hanya individu yang benar-benar berkualiti, mempunyai pencapaian akademik yang baik serta mempunyai minat mendalam terhadap bidang pendidikan dipilih menjadi guru. Pemilihan yang lebih ketat ini juga bertujuan untuk meningkatkan imej profesional keguruan dalam masyarakat. Apabila hanya graduan terbaik dipilih menjadi guru, profesi ini akan lebih dihormati dan dianggap sebagai profesi yang berprestij. Hal ini secara tidak langsung dapat menarik lebih ramai individu yang berkualiti untuk menyertai bidang keguruan pada masa hadapan. Selain itu, calon guru juga perlu melalui proses sawinan yang melibatkan aspek akademik, sosial diri, kemahiran komunikasi serta minat terhadap pendidikan. Seterusnya, ini penting bagi memastikan guru yang dilahirkan bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga mempunyai nilai dan sikap yang sesuai sebagai bidang pendidik. Latihan profesional guru yang berkualiti. Selain itu, pemilihan calon guru yang berkualiti ajakan 4 juga memberi penekanan terhadap latihan profesional guru yang komprehensif. Guru pendidik akan menerima latihan yang sistematik dan menyeluruh sepanjang tempoh pengajian mereka di institusi pendidikan seperti Institut Pendidikan Guru IPG dan Universiti. Latihan ini merangkumi berbagai aspek seperti penguasaan ilmu dan bidang pengurusan, kemahiran pedagogi, kemahiran komunikasi, serta penggunaan teknologi dan proses pengajaran dan pembelajaran. Guru pendidik juga akan menjalani latihan praktikum di sekolah bagi memberi pengalaman sebenar dan
mengendalikan pengajaran di dalam bilik belajar. Melalui latihan yang berkualiti ini, guru pelatih dapat meningkatkan kemahiran pelajar serta memahami keperluan murid yang berbeza-beza. Hal ini penting memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Pembangunan kerjaya guru yang lebih sistematik. Antara 4 tool meningkatkan pembangunan kerjaya guru yang lebih jelas dan sistematik. Dan sistem pendidikan sebelum ini, kenaikan pangkat guru sering dikaitkan dengan tempo perkhidmatan. Namun, melalui pelaksanaan PPPM, kemajuan kerjaya guru lebih meningkatkan aspek prestasi dan kompetisi. Guru yang menunjukkan prestasi cemerlang serta mempunyai kemahiran profesional yang tinggi akan diberi peluang untuk meningkatkan kerjaya mereka melalui beberapa laluan kerjaya yang disediakan. Antaranya ialah laluan kepimpinan, laluan pakar pengajaran serta laluan pentadbiran pendidikan. Laluan kerjaya ini memberi peluang kepada guru untuk terus berkembang dan bidang profesional mereka tanpa perlu meningkatkan bidang pengajaran. Secara tidak langsung, langkah ini dapat meningkatkan motivasi guru untuk terus meningkatkan prestasi dan kualiti pengajaran. Keempat, budaya pementoran dan pengkongsian amalan terbaik. Selain itu, ajakan 4 juga meningkatkan kepentingan budaya kerjasama dalam kalangan guru melalui pementoran dan pengkongsian amalan terbaik. Guru yang lebih berpengalaman akan membimbing guru baharu dan meningkatkan kemahiran pengajaran serta membantu mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran sekolah. Melalui sistem pementoran ini, guru baharu dapat mempelajari berbagai strategi pengajaran yang berkesan serta memahami cara menguruskan bilik belajar dengan lebih baik. Selain itu, guru juga digalakkan untuk berkongsi pengalaman dan idea melalui perbincangan profesional, bengkel serta komuniti pembelajaran profesional. Budaya perkongsian ini dapat membantu meningkatkan kualiti pengajaran dengan berterusan serta mewujudkan persekitaran kerja yang lebih positif dan kalangan warga sekolah. Kelima, peningkatan kebertanggungjawaan profesional. Peningkatan kebertanggungjawaan profesional dan profesion keguruan merujuk kepada tahan komitmen dan kesetaraan guru dalam melaksanakan tugas secara amanah, berintegritas dan berdasarkan standard profesion yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, guru bukan sahaja berperanan sebagai penyambang ilmu pengetahuan, tetapi guru bertanggung jawab memastikan setiap proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara terancang, sistematik dan berkesan bagi mencapai hasil pembelajaran yang optimal. Seiring dengan itu, guru perlu mengamalkan refleksi ke diri secara berterusan bagi menilai keberkesanaan kaedah pengajaran yang digunakan serta mengenal pasti ruang pelbagai. Amalan refleksi ini memberikan guru menyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut keperluan dan tahap. Refleksi ini memberikan guru menyesuaikan pendekatan pengajaran mengikut keperluan dan tahap keupayaan murid yang berbeza, sekaligus meningkatkan kualiti pembelajaran dalam bilik belajar. Selain itu, guru juga perlu sentiasa bersedia untuk mengikuti latihan dan pembangunan profesional sebagai usaha memperkuat kompetisi diri selaras dengan perubahan dan dunia pendidikan. Di samping itu, kebertanggungjawaban profesional guru menuntut guru untuk mematuhi etika kerja dan etika profesion keguruan, serta menunjukkan tahap integriti yang tinggi dan sedia tindakan dan keputusan yang diambil. Guru harus melaksanakan tugas dengan penuh etika, terus dan bertanggung jawab, sama ada dalam pengurusan bilik belajar, keberhasilan murid maupun dan interaksi dengan rakan sejawat, ibu bapa dan komuniti sekolah. Jika ini penting bagi memastikan kepercayaan masyarakat terhadap profesional keguruan sentiasa terpelihara. Dalam masa yang sama,
Guru juga meminggu tanggung jawab besar dalam membentuk perkembangan murid secara holistik yang mewakili aspek akademik, sosial, emosi, dan sosial. Guru berperanan sebagai pembimbing dan contoh teladan yang mampu mempengaruhi pembentukan nilai, sikap dan kepribadian murid. Oleh itu, tahap bertanggungjawab profesional yang tinggi dan kalangan guru menyumbang kepada pembentukan generasi yang seimbang, berilmu, beradab, dan berdaya Keenam, pemerkasaan kompetensi dan standar guru. Pemerkasaan kompetensi dan standar guru merupakan salah satu tonggak penting dalam transformasi profesion keguruan yang dikembangkan dan ajarkan 4. Rangkaian ini bertujuan memastikan setiap guru mempunyai tahap pengetahuan, kemahiran, dan nilai profesional yang tinggi agar dapat melaksanakan tanggung jawab pendidikan secara optimum. Kompetensi guru mewakili berbagai aspek termasuk penguasaan pedagogik, kepahaman kurikulum, kemahiran keguruan belajar, serta penggunaan teknologi dan kaedah inovatif dan pengajaran. Selain itu, pemerkasaan kompetensi juga menegakkan pemantauan kepada standar profesional keguruan yang telah ditegakkan oleh pihak berkuasa pendidikan. Standar ini berfungsi sebagai garis panduan untuk memastikan setiap guru melaksanakan tugas dengan cekap, berintegriti, dan konsisten. Guru yang berkemampuan memenuhi standar ini dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang berkualiti kepada murid. Seterusnya, meningkatkan pencapaian akademik dan pembangunan sosial mereka secara holistik. Usaha pemerkasaan ini juga mewakili peluang pembangunan profesional secara berterusan, termasuk khusus latihan, bengkel pedagogi, pementoran, dan pengkongsian amalan terbaik. Guru digalakkan untuk sentiasa menilai dan menambah baik kemahiran mereka melalui refleksi diri dan penilaian prestasi secara berkala. Dengan cara ini, guru bukan sahaja meningkatkan kompetensi individu, malah turut menyumbang kepada peningkatan standar pendidikan secara kolektif di sekolah. Seterusnya, hala 7 pendidikan. Hala 7 pendidikan merujuk kepada arah strategi dan wacana jangka panjang sistem pendidikan negara untuk memastikan pendidikan yang diberikan bukan sahaja menegakkan pencapaian akademik semata-mata, tetapi turut membentuk murid yang berilmu, kreatif, berdikari, beradab mulia, dan mampu bersaing di peringkat nasional dan global. Menurut Peran Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sampai 2025, hala 7 pendidikan menegakkan peningkatan kualiti pengajaran dan pembelajaran di semua peringkat sekolah, di mana guru memainkan peranan utama sebagai ejen perubahan yang membimbing murid untuk mencapai potensi penuh mereka. Ini ialah hala 7 pendidikan. Pertama, memperkukuh kualiti pendidikan. Fokus utama hala 7 pendidikan adalah untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di semua peringkat sekolah, dengan tujuan memastikan setiap murid menerima pendidikan yang bukan sahaja efektif tetapi juga relevan dengan keperluan abad ke-21. Langkah-langkah utama untuk mencapai matlamat ini termasuk pemilihan guru yang berkualiti tinggi, yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang masing-masing serta kemahiran pedagogi yang mantap, peningkatan kemahiran pedagogi melalui latihan berterusan dan pembangunan profesional, penggunaan teknologi pendidikan untuk memperkayakan pengalaman pembelajaran, serta meningkatkan terhadap hasil pembelajaran yang holistik, di mana murid bukan sahaja mencapai kesempurnaan akademik, tetapi juga berkembang dari segi sosial, nilai moral, kreatif, dan kemahiran sosial. Kedua, memperkasakan profesion keguruan. Hala 7 pendidikan juga menegakkan transformasi profesion guru menjadi profesion pilihan, berkreatif, dan profesional, sejajar dengan aspirasi untuk menarik graduan terbaik memasuki bidang pendidikan. Langkah ini mewakili pemilihan graduan terbaik, pembangunan kejayaan yang jelas dan berdasarkan prestasi serta kompetensi, serta penekanan kepada budaya kebersamaan dan pengkongsian amalan terbaik di kalangan guru. Dengan pendekatan ini, guru bukan sahaja dipersiapkan untuk menyampai ilmu secara berkesan, tetapi juga dibentuk sebagai teladan profesional
kepada murid dan warga sekitar. Sekaligus mendukung image dan reputasi profesi keguruan di mata masyarakat. Ketiga, melahirkan generasi masa depan yang berkualitas. Hal 7 pendidikan menegakkan pemahaman untuk melahirkan generasi masa depan yang holistik, di mana murid bukan sahaja sempurna dari segi akademik, tetapi juga memiliki alat mulia, sifat kreatif, daya kepemimpinan, kemandirian, dan keupayaan bersaing di peringkat global. Pendidikan yang berkualitas ini memastikan murid mampu menyumbang secara positif kepada pembangunan negara dan berbagai bidang termasuk sains, teknologi, ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan. Dengan guru yang profesional dan sistem pendidikan yang mantap, murid dibimbing untuk menjadi individu yang seimbang, berpengetahuan, inovatif, dan berdikari sejajar dengan aspirasi nasional untuk membentuk model Indonesia yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21. Keempat, memupung budaya pembelajaran sepanjang hayat. Hal 7 pendidikan dulu menekankan pentingnya budaya pembelajaran sepanjang hayat dan kalangan murid dan masyarakat. Pendidikan tidak dihenti di sekolah, tetapi diteruskan sepanjang hayat melalui pendedahan kepada ilmu, pengalaman, dan kemahiran baru. Guru berperanan sebagai teladan dan pemandu budaya pembelajaran ini, di mana mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu tetapi juga mengarahkan murid untuk menjadi pembelajar berdikari melalui pendekatan pengajaran yang inovatif, aktiviti kendiri, serta latihan dan pembangunan kemahiran yang berterusan. Budaya ini menjadikan pembelajaran sebagai satu proses berterusan yang membentuk individu yang kreatif, kritis, dan aktif terhadap perubahan. Kelima, memacu profesionalisme, inovasi, dan teknologi pendidikan. Akhir sekali, hal 7 pendidikan menegakkan peranan guru sebagai ejen perubahan yang memacu inovasi dalam pendidikan. Guru digelarkan memperkenalkan strategi pengajaran kreatif, kaedah pembelajaran interaktif, penilaian alternatif yang holistik, serta penggunaan teknologi pendidikan untuk meningkatkan berkesan pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan ini bukan sahaja memastikan murid menerima pendidikan yang bermutu tinggi, tetapi juga menjadikan sistem pendidikan Malaysia lebih berdaya saing di peringkat global dan relevan dengan cabaran abad ke-20, di mana murid perlu memiliki kemahiran berpikir tinggi, kreativiti, inovasi, dan literasi digital untuk menghadapi dunia yang sentiasa berubah. Seterusnya, implikasi dalam membangunkan guru berjiwa pendidikan. Pelaksanaan ajakan 4 dan TPVM memberi berbagai implikasi positif dan usaha membangunkan guru yang berjiwa pendidik. Ini implikasi Bapak. Pertama, meningkatkan profesionalisme guru. Salah satu implikasi utama transformasi profesi keguruan melalui ajakan 4 adalah peningkatan kualiti pendidikan secara menyeluruh. Guru yang berkualiti tinggi bukan sahaja memiliki pengetahuan akademik yang mendalam dalam bidang masing-masing, tetapi juga menguasai kemahiran pedagogi yang canggih, strategi pengajaran yang berpusatkan murid, serta penggunaan teknologi moden untuk menyampaikan ilmu dengan lebih berkesan. Dengan guru yang berkemahiran tinggi, pembelajaran dapat dijalankan secara interaktif, kreatif, dan sesuai dengan berbagai tahap keupayaan murid, di mana murid dapat memahami konsep dengan lebih mendalam dan mengaplikasikannya dalam kehidupan harian. Contohnya, guru sains boleh menggunakan eksperimen praktikal atau simulasi kreatif maya untuk menerangkan fenomena sains yang kompleks, manakala guru bahasa boleh menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif untuk meningkatkan kemahiran komunikasi murid. Selain itu, guru yang berpengetahuan luas dapat mengenal pasti keperluan individu murid, memberi pimpinan yang bersesuai, dan menyelesaikan kaedah pengajaran mengikut tahap pencapaian murid. Hal ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik murid, tetapi juga membina minat dan motivasi murid untuk terus belajar, sekaligus mewujudkan budaya pembelajaran yang aktif dan berterusan. Kedua, meningkatkan imej profesional keguruan.
Transformasi profesional keguruan melalui ajakan 4 bukan sahaja bertujuan meningkatkan kualiti guru, tetapi juga meningkatkan imej dan prestij profesional keguruan di mata masyarakat. Apabila hanya graduan terbaik tak dipilih untuk menjadi guru, profesional ini dilihat sebagai kerja yang profesional dan berpengetahuan tinggi, setanding dengan profesional lain seperti doktor, jurutera, dan pengguruan. Guru yang berkualiti tinggi bukan sahaja mampu menyampaikan ilmu secara berkesan, tetapi juga menjadi teladan dan sumber inspirasi kepada murid. Bahkan setugas ibu bapa dan masyarakat hak ini menjadikan guru lebih dihormati dan meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan negara. Imej profesional guru yang positif juga dapat menarik lebih ramai graduan cemerlang untuk menceburi bidang pendidikan, sekaligus memastikan kesinambungan tenaga pengajar yang berkualiti tinggi dari generasi ke generasi. Ketiga, melahirkan generasi masa depan yang berkualiti. Salah satu implikasi paling penting daripada transformasi profesion keguruan melalui ajakan 4 ialah kemampuan guru melahirkan generasi masa depan yang berkualiti dan berdaya saing. Guru profesional dan membentuk sosial, nilai moral, disiplin, dan kemahiran hidup yang diperlukan untuk menghantar cabaran dunia moden. Dengan guru yang terlatih dan berkemahiran tinggi, murid dapat menguasai konsep akademik dengan lebih mendalam, mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan kemahiran penyelesaian masalah. Guru yang berdedikasi akan menggunakan pendekatan pengajaran yang interaktif dan inovatif, termasuk penggunaan teknologi pendidikan, projek kolaboratif, dan pengalaman pembelajaran praktikal untuk memastikan murid dapat memahami dan mengaplikasikan ilmu secara efektif. Selain aspek akademik, guru juga membentuk murid dari segi nilai sosial. Contohnya mengajar tanggung jawab etika, kerjasama, dan kepemimpinan. Melalui pimpinan ini, murid bukan sahaja menjadi sempurna dalam pelajaran, tetapi juga menjadi individu yang berintegriti, empati, dan mampu membuat keputusan bijak dalam kehidupan seharian. Keempat, memperkuat budaya pembelajaran sepanjang hayat. Salah satu implikasi penting daripada transformasi profesion keguruan melalui ajakan 4 ialah memperkuat budaya pembelajaran sepanjang hayat dan kalangan murid dan masyarakat. Guru yang profesional dan berkemahiran tinggi tidak hanya fokus kepada pencapaian akademik murid semasa di sekolah, tapi turut mendorong murid untuk terus menimba ilmu, mengembangkan kemahiran, dan memperbaiki diri secara berterusan sepanjang hayat. Guru boleh melaksanakan ini melalui berbagai pendekatan seperti memperkenalkan projek pembelajaran sendiri, tugasan kreatif, penggunaan platform digital, dan aktiviti kolaboratif yang merangsang murid untuk belajar di luar bilik belajar. Contohnya, guru sains boleh mengarahkan murid menjalankan eksperimen secara individu atau kumpulan di rumah, manakala guru bahasa boleh mendorong murid membaca bahan ilmiah dan tarian dan menulis refleksi secara berterusan. Selain itu, guru yang berjiwa pendidik juga berperanan sebagai model pembelajaran sepanjang hayat. Kelima, meningkatkan kebertanggungjawaban dan profesional guru. Transformasi profesional guru memberi penekanan kepada peningkatan kebertanggungjawaban dan profesionalisme guru. Guru bukan sahaja bertanggung jawab terhadap pembelajaran dan perkembangan murid, tetapi juga kepada warga sekitar, pihak sekolah, ibu bapa, dan masyarakat secara keseluruhan. Sistem pendidikan yang menegakkan prestasi dan kompetisi memastikan guru sentiasa berusaha meningkatkan kualiti pengajaran mereka serta mematuhi standar profesional yang tinggi. Melalui program pemotoran, perkongsian amalan terbaik, dan penilaian berterusan, guru didorong untuk sentiasa menilai dan memperbaiki diri dalam berbagai aspek, termasuk kemahiran pedagogi, keguruan bilik belajar, penggunaan teknologi pendidikan, serta pembangunan sosial dan nilai etika. Guru yang menyadari bahawa profesion mereka dihormati dan memberi impak besar terhadap generasi muda akan lebih berdedikasi, berdisiplin, dan komitmen dalam melaksanakan tugas mereka.
kelima, memacu inovasi dan pendidikan. Salah satu implikasi utama terhadap transformasi profesi keguruan melalui ajakan pada guru berperanan sebagai pemacu inovasi dan pendidikan. Guru yang profesional dan berkemahiran tinggi bukan sahaja menyampaikan ilmu secara tradisional, tetapi juga memperkenalkan idea-idea baru, kaedah pengajaran inovatif, serta pendekatan pembelajaran yang kreatif dan relevan dengan keperluan murid abad ke-21. Contohnya, guru boleh menggunakan teknologi digital seperti realiti maya, simulasi interaktif, dan aplikasi pembelajaran dan talian untuk menjadikan pengajaran lebih menarik dan interaktif. Projek kolaboratif meredaksi kelas atau sekolah juga dapat murid mengaplikasikan ilmu secara praktikal, membina kreatif, dan meningkatkan kemahiran komunikasi serta kerjasama. Selain itu, guru yang inovatif sentiasa menilai keberkesanan kaedah pengajaran mereka dan mencari penyelesaian baru untuk cabaran pendidikan, seperti mengadaptasi strategi pembelajaran yang sesuai dengan berbagai gaya pembelajaran murid, atau memperkenalkan penilaian alternatif yang lebih holistik dan adil. Kesimpulannya, secara keseluruhan, ajakan empat dan program pembangunan pendidikan Malaysia 2013 sampai 2025 memainkan peranan yang sangat penting dan mentransformasikan profesi keguruan menjadi satu profesi yang lebih berkualitas dan berkualitas melalui pemilihan guru daripada graduan terbaik, latihan profesional yang sistematik, serta pembangunan kejayaan yang lebih jelas. Sistem pendidikan negara dapat melahirkan guru yang lebih kompeten dan profesional. Pelaksanaan ajakan ini juga memberi implikasi besar dan membangunkan guru yang berjiwa pendidik, yang bukan sahaja mampu menyampaikan ilmu pengetahuan tetapi juga membentuk sosial dan nilai murni dan peranan murid. Oleh itu, setiap bakal guru perlu sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan, kemahiran serta komitmen mereka agar dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai pendidik dengan penuh dedikasi. Dengan adanya guru yang berkualiti dan pendidik, sistem pendidikan negara akan terus berkembang dan mampu melahirkan generasi yang berilmu, beradab, serta mampu mengubah keadaan. Ini ya sebutan saya. Sekian, terima kasih.